kubra dan akbar. Tiga qalqalah ni faham, ingat ke tidak lagi? Dah 2 kali, 2 minggu Ustaz ngajar berturut-turut tentang qalqalah. Mudah-mudahan hari ini bertambah mantaplah ingatan kita kepada qalqalah, ya. Jadi tuan-tuan puan, untuk kita nak buat ulang kaji ringkas, maka puan-puan refer dulu terlebih dahulu kepada buku tajuk Ustaz lah. Nota ni bila nak refer Ustaz? Nota ni kita rujuk pada minggu hadapan. Start minggu depan bawa nota ni. Start minggu depan, puan-puan tak akan guna lagi buku tajuk Ustaz. Sebaliknya kita refer kepada 2 keping nota ini saja. Start minggu hadapan, ya. Okey, tuan-tuan puan. Jadi sebelum kita semak jawapan kita pada muka surat 14, jangan lupa muka surat 15 nanti puan-puan kena hantar buku tu kat Ustaz, ya. Ustaz nak kena tanda di rumah. Puan-puan tak boleh tanda sendiri. Kalau tanda sendiri gambarnya betul belaka, tak ada salah. Jadi Ustaz kena tanda. Sebab apa? Dia melibatkan tulisan. Okeylah tuan-tuan puan yang dirahmati Allah. Marilah kita lihat muka surat 38. Buku tajuk Ustaz yang mana mula-mula menceritakan tentang hukum qalqalah. Hukum apa puan? Hukum qalqalah. Dan hukum qalqalah ni baru ada ke dalam Quran? Dah lama dah. Sejak kita kecil lagi dah ada qalqalah puan. Kita belum lahir lagi memang dah ada dah hukum qalqalah. Maknanya hukum tajwid ni kalau bukan qalqalah saja puan-puan, semua hukum tajwid ni wujudnya start daripada bila? Sejak daripada Quran itu diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Puan-puan, Quran turun kepada Nabi dalam tempoh berapa lama? 23 tahun. Ustaz soal, Ustaz jawab je Ustaz. Cepatlah sikit jawapannya. InsyaAllah puan-puan tahu sebenarnya Quran turun pada Nabi selama 23 tahun. Maka dalam tempoh itulah apabila Quran itu dibacakan kepada Rasulullah melalui perantaraan malaikat Jibril AS, maka Nabi dibacakan dengan bertajwid. Kalau andai katalah Nabi tak dibacakan dengan bertajwid, maka sudah tentu para sahabat Nabi dan kita hari ini umat Rasulullah salah baca Quran, puan-puan. Itu sebab cuma pada zaman Rasulullah, puan-puan kena faham. Masa diturunkan ayat tu pada Nabi, contohnya, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaqa. Tak ada hadis yang mengkabarkan bahawa malaikat Jibril menerangkan hukum tajwid pada setiap ayat yang dibaca. Tak ada, puan-puan. Maknanya malaikat Jibril baca, Nabi dengar, Nabi ikut. Ya, itu kaedahnya yang Nabi terima daripada Jibril alaihissalam dan banyak lagi kaedah-kaedah yang lain, ya. Jadi puan-puan, kesimpulannya hukum tajwid kita ni memang dah lama wujud sejak Nabi terima wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan malaikat Jibril alaihissalam. Jadi puan-puan sebagai umat Islam, apakah hukum belajar tajwid? Apakah hukum belajar tajwid? Bila pula jadi wajib? Ustaz ngajar dulu fardu kifayah. Sebut. Ingat, hukum belajar tajwid fardu kifayah. Tapi bila nak baca Quran, hukum membaca Quran dengan tajwid hukumnya adalah wajib. Makna bila sebut wajib, benda tu kena buat, kena ikut, kena baca. Kalau puan-puan sengaja tinggal, maka hukumnya berdosa pada tuan-tuan. Puan-puan, kita sebagai umat Rasulullah kan, kita kena tahu tentang beberapa hukum. Contohnya, hukum baca Quran. Ini mesti puan-puan dah tahu dah. Apa hukum baca Quran kita? Sunat. Puan-puan dengar molek-molek mantau keluar dalam periksa. Ustaz tanya, apa hukum baca Quran? Jangan puan-puan jawab wajib pula. Dulu ada pelajar jawab wajib. Kalau macam tu ramai dah orang berdosa di luar sana tidak baca Quran, puan-puan, ya. Berapa ramai umat Rasulullah di luar sana mengaku umat Nabi tak reti nak baca Quran. Kalau reti pun merangkak-rangkak baca Quran. Allahu Akbar, sedih puan-puan, ya. Dan kita doakan mudah-mudahan kita semua anak cucu kita, ya, ahli keluarga kita semuanya boleh baca Quran. Kalau tidak jadi qari dan qari'ah pun, puan-puan jadi orang biasa pun tak apa, janji boleh baca Quran, kenal kepada Quran apa yang dibaca, ya. Jadi puan-puan yang dirahmati Allah, hukum baca Quran sunat. Tapi puan-puan, tak kala kita membaca Quran dengan bertajwid, hukumnya apa? Wajib. Dan hukum belajar tajwid sunat pula dah, fardu kifayah. Tak balik rumah dah, salah jawab. Allahu Akbar. Puan-puan ingat 3 perkara ni. Hukum baca Quran sunat. Hukum baca Quran dengan tajwid wajib. Hukum belajar tajwid fardu kifayah. 3 perkara ni adalah perkara yang berbeza maknanya. Sunat maksudnya digalakkan kita buat. Kalau yang kedua tadi Ustaz kata apa? Fardu kifayah, apa makna fardu kifayah? Suatu tuntutan ataupun galakan. Kalau satu lagi fardu ain, wajib. Apa makna wajib? Mesti kita buat. Kalau tak buat berdosa, puan, ataupun tidak sah
ibadah yang kita lakukan. Contohnya perkara yang wajib dibuat dalam solat dan sebagainya, ataupun melibatkan rukun solat, perkara yang mesti kita buat. Kalau tak buat, maka tidak sah ibadah tersebut. Jadi puan-puan panjang ceritanya tentang hukum ni, tapi Ustaz nak sekadar berkongsi dengan puan-puan 2-3 perkara tadi, supaya kalau keluar dalam periksa, puan-puan boleh jawab. Macam soalan bocor je rupanya tadi. Allahu Akbar. Puan-puan dengar dan fahamkanlah, ingatlah apa yang Ustaz cover tadi, ya. Okeylah puan-puan, mari kita berbalik kepada bab yang kelima. Ingat tak 2 minggu berturut-turut Ustaz cerita tentang hukum kalau hukum lain Ustaz tak cerita tau. Tapi puan-puan, dalam hati tu berkata, Ustaz, walaupun kami dah masuk bab yang kelima, rupa-rupanya kami sebelum ini dah belajar berapa bab sebelum ni? Sebelum ni 4 bab lah, ini bab yang kelima. Jadi total bab yang kita belajar berapa? 5 bab keseluruhannya. Maka tamatlah pengajian tajwid tahap 1. Dah merdeka kami Ustaz. Belum merdeka lagi. Sebab apa? Banyak lagi hukum tajwid yang akan datang menyusul, yang puan-puan kena belajar dengan Ustaz, ya. Dan doalah mudah-mudahan kita semua sihat, panjang umur, dapat belajar dengan Ustaz pada semesta akan datang, insya-Allah. Okeylah puan-puan, saya tak nak cerita tentang hukum yang sebelum ini. Hukum yang sebelum ini bab 1, bab 2, bab 3 dan bab 4 akan kita mulakan ulang kajinya pada minggu depan. Ingat ya, kepada pelajar yang lewat datang tadi, minggu depan kita akan gunakan nota ini untuk sesi ulang kaji minggu depan. Di samping itu kita baca Quran dan puan-puan kena soal jawab dengan Ustaz semua hukum yang kita belajar. Okey, ready? Mari kita masuk hukum bab yang kelima. Kita ulang kaji balik ya, secara ringkas. Apa yang kita dah belajar dalam bab kelima, tajuk besarnya sudah tentu hukum qalqalah. Sebut. Itu tajuk besarnya. Apa dia qalqalah? Apalah kaedah pula. Qalqalah itu maknanya melantun atau mendetak atau gegaran kuat. Boleh berlaku lah perempuan. Tapi biasanya paling mudah dijawab adalah melantun ya pada qalqalah. Persoalannya apa yang melantun? Apa yang melantun? Huruf-huruf yang tertentu. Ingat, bukan semua huruf Quran boleh melantun. Hanya 5 huruf ini saja yang boleh melantun. Maka 5 huruf ini disebut sebagai huruf qalqalah. Cuba sebut huruf qalqalah. Sekali lagi. Alhamdulillah, majoriti khusyuk tengok buku. Maknanya tak hafal lagi dah betul-betul perempuan. Allahu Akbar. Ustaz, salah ke kami tak hafal huruf-hurufnya Ustaz? Tak salah. Cuma kalau hafal lagi mudah. Kita nak ngajar anak cucu. Tapi kalau tak hafal, tak apa perempuan, benda ni tak wajib pun. Sekali lagi diulang 5 huruf qalqalah. Qaf, ta, ba, jim. Masya Allah. Itulah 5 huruf qalqalah. Sampai bila Ustaz 5 huruf qalqalah ni? Sampai hari kiamat. Sampai bila-bila ya. Kalau perempuan hidup lagi 10 tahun akan datang, kita semua hidup lagi ni 10 tahun 20 akan datang, belajar dengan mana-mana ustaz-ustaz yang lain, maka dia akan khabar 5 lah huruf qalqalah. Tak akan berubah, tidak akan lebih, tidak akan kurang daripada itu. Puan-puan, dan setiap huruf qalqalah ni puan-puan tahu tak bagaimanakah dia punya makhraj? Makhraj tu tempat keluar bunyi. Kalau ustaz tanya, apakah anggota yang digunakan ketika menyebut huruf qaf? Cuba sebut. Apalah qaf pula? Apakah anggota yang terlibat? Pangkal lidah. Di mana pangkal lidah kita diangkat hampir ke anak tekak kita. Betul tak? Ni pangkal lidah digunakan. Alhamdulillah. Ini soalan ni dah Ustaz tanya dah 2 minggu yang sudah. Perempuan, seharusnya perempuan dah tahu jawapannya. Ustaz keluar ke soalan macam ni dalam periksa? Tak keluar. Tapi sengaja Ustaz bagi tahu tadi supaya perempuan faham. Kalau anak cucu tanya bagaimanakah kaedah sebutan qaf, jawapannya dia gunakan pangkal lidah. Kalau nak sebut ta guna apa Ji? Guna nak sebut ta tu nak guna apa? Hujung lidah dan pangkal lidah. Hujung lidah dan pangkal lidah sekalipun digunakan. Alhamdulillah. Kalau nak sebut ba guna apa? Bibir aja kan? Dua bibir tu dia rapat secara kuat. Ya? Kalau jim tengah lidah. Kalau dal hujung lidah. Alhamdulillah, semuanya pandai belaka jawapannya. Pasal Ustaz dah bagi jawapan Ustaz sebelum ni. Alhamdulillah. Maka dengan itu boleh tak Ustaz nak dengar bunyi qalqalah bagi setiap 5 huruf tadi? Mula-mula mari sama-sama sebut qaf. Apa pula qaf pula? Aqa. Iqa. Uqa. Setiap minggu salah je jawapan perempuan. Okey, sekali lagi dia ulang. Dengar Ustaz baca ni. Aqa. Iqa. Uqa. Perasan tak diguna apa je? Masa sebut qaf tadi guna apa? Pangkal
Pangkal lidah. Jangan pula tadi jawab pangkal lidah. Ustaz nak guna hujung lidah pula kali ni. Perempuan jangan berubah. Dia kesama je sampai bila-bila pangkal lidah. Ya, pangkal lidah kita diangkat dan ditekan hampir ke anak tekak kita. Anak tekak duduk belakang perempuan. Mana ada anak tekak duduk depan. Jadi perempuan mesti ke belakang lah bunyinya. Maka huruf qaf ini ulama kata dia adalah huruf yang tebal. Sekali lagi diulang, sebut qaf. Aqa. Sebut. Iqa. Uqa. Alhamdulillah. Dan Ustaz nak ingatkan jangan lama sebut akak perempuan, jangan sebut akak. Kalau akak lama-lama macam tu, seolah-olah macam kita sebut kuih orang Kelantan perempuan akak. Perempuan dia bukan akak ya, tetapi akak. Begitu sahaja ya. Dan perempuan perasan tak ada lantunan pada qaf tadi. Dan rupa-rupanya huruf qaf adalah huruf yang tebal atau nipis. Tebal. Maka tuan-tuan jangan cuba-cuba menipiskan dia. Jangan ika, uka. Jangan tuan-tuan ya. Kena baca aqa, iqa, uqa. Ulang. Iqa. Alhamdulillah. Dan bila baca Quran sebut dengan tenang. Jangan laju-lajukan tergigit lidah kita perempuan. Ya, tenang-tenang bacanya, insya-Allah. Maknanya nak dengar bunyi lantunan pada huruf-huruf tadi, perempuan ulama kata cuba kamu bayangkan dia mati. Bila mati maka dia melantunlah dia. Dan lantunan ni bunyi macam tadi lah. Kalau orang tanya huruf qaf tadi tebal ke nipis? Tebal, pandai. Huruf yang kedua, ta. Nak sebut ta guna apa tadi? Hujung lidah dan juga pangkal lidah. Ya, dua anggota ni digunakan, hujung dengan pangkal lidah. Okey perempuan, macam mana sebut ta? Ikut. Alta. Ilta. Uta. One more. Alta. Ilta. Uta. Kalau dengar orang nak cucu baca, ata, ita, uta. Apa-apa salah, minta maaf dah. Kalau ada yang baca, ut pun salah juga. Itu tidak melantun. Dia kena melantun tuan-tuan. Sekali lagi sebut ta. Alta. Ilta. Dan kedengarannya tebal ke nipis je? Tebal juga. Sama macam kop ya. Tebal ya. Maknanya tak boleh baca ata, ita, uta. Itu nipis. Dia kena alta. Ilta. Dengan uta. Okey, seterusnya huruf ba. Nak sebut ba guna apa tadi? Dua bibir. Maka sebutannya macam mana? Aba. Iba. Uba. Senang tuan-tuan. Budak-budak saya rasa anak kecil cucu kita ke boleh sebut dengan baik. Sebab apa? Sebutannya hanya gunakan bibir. Tak payah guna lidah. One more. Aba. Iba. Uba. Dan kalau anak cucu tanya tebal ke nipis? Nipis bunyinya. Pandai. Seterusnya huruf jim. Nak sebut jim mesti guna tengah lidah kan? Macam mana sebutan jim yang melantun? Aja. Terus ija. Lagi? Alhamdulillah. Tapi jangan sampai bunyi gini tau. Dulu ada pelajar aca, ica, uca. Kalau aca, ica, uca, itu bukan bunyi jim. Allahu Akbar. Jangan salah. Tak mana dia tahu anak cucu kita baca gitu. Jadi perempuan tegur lah. Salah bunyi kamu tu. Kamu kena gunakan tengah lidah. Ulama pesan nak sebut jim, tengah lidah kamu ni angkat ke langit-langit. Maka bunyilah sebutan huruf jim tadi. One more. Aja. Ija. Uja. Dan perempuan tengok muka ustaz senyum ke masa muka? Maka huruf itu adalah nipis. Huruf jim pun nipis. Perempuan cakap, ojo, ijo. Itu jadi tebal perempuan ya. Nampak benar salah pada bacaannya. Okey, seterusnya huruf dal. Huruf apa yang terakhir? Huruf dal. Huruf dal ini senang aja. Nak sebut bunyinya mesti menggunakan hujung lidah. Silakan sebut dal. Ada. Terus ida. Uda. Dan kita kena senyum juga perempuan. Maknanya huruf dal ni huruf yang nipis. Kesimpulannya, daripada 5 huruf ini, berapa yang tebal? 2. Berapa yang nipis? 3. Alhamdulillah. Huruf yang tebal apa? Qaf, ta. Qaf dengan ta. Huruf yang nipis apa? Ba, jim, dal. Alhamdulillah. Seronok jawab soalan ustaz ramai-ramai ustaz. Alhamdulillah. Setengah-setengah cikgu mengajar perempuan. Dia ada sesi soal jawab seorang-seorang tau. Tapi saya tak buat begitu. Sebab apa? Saya khawatir perempuan nanti syahid awal. Bila syahid awal tak adalah siapa nak belajar dengan ustaz. Jadi sebelum saya tengok nanti tak ada pelajar dalam kelas, baik ustaz tukar cara pengajaran, kita jawab ramai-ramai lah perempuan ya. InsyaAllah. Lagipun kita ni bukan pelajar U. Kalau dekat universiti bolehlah jawab soal jawab seorang-seorang. Jadi kita ni orang awam. Kita ni sekadar masyarakat umum, maka perempuan sekadar jawab ramai-ramai pun dah okey dah. Perempuan dapat keluarkan suara jawab soalan ustaz tadi pun dah syukur alhamdulillah ya. Tapi mungkin juga ada di kalangan kita yang tak jawab. Ustaz tak tahu, saya tak jawab tadi pun. Perempuan tak apa. Saya doakan satu hari nanti kita boleh jawab. Okey perempuan, setakat ni makna qalqalah faham? Makna qalqalah tadi tahu kan? Apa makna qalqalah?
Melantun, mendetak atau gegaran kuat. Lepas tu Ustaz cerita pula huruf qalqalah berapa? Apa dia? Qaf, ta, ba, jim, dal. Alhamdulillah. Kalau keluar soalan, no problem. Boleh jawab Ustaz dengan izin Allah. Okey. Puan-puan, rupa-rupanya qalqalah kita ni terbagi kepada berapa? 3 jenis saja. Yang pertama namanya apa? Qalqalah sughra. Sebut. Puan-puan jangan jawab sughra saja tahu. Kalau sughra saja Ustaz tak bagi markah penuh. Sebab jawapan tu tak lengkap. Ya, kena jawab qalqalah sughra. Sebut. Kena jawab gitu. Sebab apa? Kenapa Ustaz tak terima jawapan sughra saja Ustaz? Sebab apa? Puan-puan tahu tak? Ada hukum lain yang menggunakan istilah sughra. Nanti kalau puan-puan masuk tahap 2 semester depan, puan-puan akan belajar hukum mat tahu. Ada satu mat ni, ada 2 mat ni namanya mat silah. Mat silah sughra, mat silah kubra. Nampak? Dia gunakan juga perkataan sughra dengan kubra. Jadi puan-puan untuk nak membezakan hukum mat dengan hukum qalqalah ini, maka puan-puan kena sebut dengan lengkap qalqalah sughra. Sebut. Dan puan-puan tahu tak apa makna sughra? Sughra, kecil atau sederhana. Yang puan-puan pergi jawab melantun tu kenapa? Qalqalah itu baru jawapannya melantun. Ustaz tanya sughra aja, jawabnya kecil atau sederhana. Dan puan-puan ingat tak dekat whiteboard Ustaz tulis bagaimana step by step untuk jadi qalqalah sughra. Step yang pertama macam mana? Dalam satu kalimah terdapat salah satu huruf qalqalah yang bertanda mati. Itu step yang pertama Ustaz. Sebenarnya step yang Ustaz khabar ni ada tak dalam nota ringkas kita? Ada sebenarnya. Kalau puan-puan dah ada nota ni boleh refer sebenarnya. Puan-puan tengok ni. Nampak tak ni? Step yang pertama dalam satu kalimah ada huruf qalqalah lah. Qaf, ta, ba, jim, dal bertanda mati. Itu sebab Ustaz suruh beli nota ni cepat-cepat supaya puan-puan dapat refer selalu. Okey puan-puan, itu step yang pertama. Step yang kedua, terletak di awal atau pertengahan kalimah. Tu kan dia ada Ustaz tulis tu, di awal atau tengah kalimah. Step yang ketiga, kalimah itu diwasalkan. Maka sempurnalah jadi qalqalah sughra. Dan contohnya banyak tak dalam Quran? Banyak sungguh lah Ustaz. Sebab kami rajin baca Quran. Alhamdulillah. Okey, puan-puan untuk melihat contoh qalqalah sughra, puan-puan boleh refer kepada buku tajuk Ustaz dulu. Tengok buku tajuk Ustaz. Mari kita baca contoh. Yuqabalu. Yuqabalu. Nampak tak huruf qaf? Dia bertanda mati. Maka puan-puan inilah namanya qalqalah sughra. Letaknya di awal ataupun di tengah kalimah. Ya. Dan huruf qalqalah kat situ huruf apa puan? Yuqabalu, huruf qaf. Kenapa bukan huruf ba? Sebab dia tak ada mati. Pandai nak jadi huruf qalqalah mesti dan matinya mesti nampak pada tulisannya. Selagi tak nampak maka tak jadi dia qalqalah. Nombor 2, at'amahum. At'amahum. Nampak tak huruf qalqalahnya apa? Ta. Mana pun tahu. Bertanda mati, letaknya di awal kalimah, betul? Maka inilah namanya qalqalah sughra. Pandai. Hablun. Hurufnya ba, pasal dia mati. Alhamdulillah. Tajzi. Huruf qalqalahnya jim. Lagi satu, adli. Huruf qalqalahnya pandai. Jadi puan-puan nampak tak? Semua huruf qalqalah untuk sughra ni, qalqalah sughra ni semua mesti nampak mati. Selagi tak nampak mati maka bukanlah qalqalah sughra pada dia. Setakat ni faham ke tidak? Dan sepanjang kita baca Quran 2 minggu dah kita baca Quran, ingat tak surah Al-Baqarah kita baca? Jumpa banyak tak qalqalah sughra ni? Jumpa puan-puan, terimalah hakikat bahawa qalqalah sughra adalah qalqalah yang paling senang kita jumpa dalam Quran. Sat lagi kita baca Quran ya, insya-Allah. Okey, seterusnya puan-puan muka surat sebelahnya pula 39. Tapi sebelum tu saya nak ingatkan, ada tak Ustaz tulis dekat whiteboard hari tu, ada beberapa kalimah dalam Quran yang mana ada huruf qalqalah tapi huruf qalqalahnya tak nampak mati. Ada tak? Ada tak minggu yang pertama sekali Ustaz ngajar qalqalah? Ada ya? Contohnya antara kalimahnya adalah perkataan apa? Ahaqtu. Ni. Contohnya perkataan ni. Ni. Ada tahu dalam Quran? Ni nampak tak huruf qalqalah? Huruf qalqalah kan? Hakikatnya dia mati, dia ada mati sebenarnya. Tapi ulama tak tunjuk mati pada tulisan.
Kenapa jadi gitu? Sebab ulama nak tunjukkan satu hukum dekat sini yang kita belum belajar. Apa pun perempuan, nanti bila masuk tajuk tahap 2, perempuan akan belajar hukum ni. Tapi sebelum kita masuk tajuk tahap 2, mesti perempuan nak baca kalimah ni. Bila terutamanya di bulan Ramadan. Dan perempuan tahu kalimah ni terletak pada surah An-Namlu. Surah An-Namlu ayat 22. Ada Ustaz bagi ni. Perempuan tengok nota 2 minggu sudah. Ya, minggu yang pertama Ustaz ngajar qol-qolah ya. Jadi macam mana huruf ta ni nak baca ke tidak? Huruf ta ni nak baca tak ke tidak? Dibaca. Kata ulama, huruf ta dibaca. Huruf ta dibaca. Dibaca tebal. Tetapi tidak melantun. Jadi di sini puan-puan kena dapatkan contoh bacaan daripada ustaz. Puan-puan tak boleh baca sendiri. Saya dulu mula-mula belajar baca sendiri. Salah rupanya saya baca. Bila saya belajar formal, maka ustaz tu ngajar macam mana bacaannya. Begini, dengar. Ahawtu. Ahawtu. Ta tu baca tak? Baca tebal. Tetapi tidak melantun. Maknanya tuan-puan tak boleh baca ahawtu salah. Ya, sebab apa? Ta ni tak nampak mati. Jangan puan-puan pergi buat, ustaz kalau tak nampak mati saya bubur lah ustaz mati kat sini. Jangan pandai-pandai puan-puan. Jangan pandai-pandai. Puan-puan kita bukan ulama, kita orang awam. Apa yang tertulis kat situ tak ada mati, maka puan-puan jangan pandai-pandai bubur mati pula kat situ ya. Puan-puan, jadi dalam Quran ada tau, ada dua lagi contoh yang lain. Antaranya perkataan basaqta ni. Basaqta basaqta. Ni. Ada dalam surah mana ni? Surah Al-Maidah ayat 28. Ni, serupa macam ni juga. Huruf ta-nya tidak nampak mati pada dia. Jadi huruf ta tu nak baca tak? Baca. Kalau tadi baca begini, dengar ya. Ahawtu. Ahawtu. Yang kedua, basaqta. Sama juga cara bacaannya, di mana huruf ta tu tidak boleh dilantunkan atas sebab ulama tak tunjuk mati pada dia. Kenapa tak tunjuk mati? Sat lagi Ustaz khabar. Dia ada hukum yang puan-puan tak belajar lagi dengan Ustaz, ya. Tapi cara bacaannya sama. Lagi satu kat mana? Surah Yusuf ayat 80. Ya, ini semua Ustaz dah bagi nota sebelum ni. Cuma saja Ustaz nak ingatkan, mungkin ada yang tak datang kelas Ustaz, maka puan-puan jangan tidak tahu cara bacaannya. Ni surah Yusuf ayat 90. 80, minta maaf. Surah Yusuf ayat 80. Tengok ni. Ma farradtum. Ada ta kan? Tapi ta tu tak nampak mati. Memang sengaja tak ditunjukkan mati. Sebab ada hukum yang saya akan sebut sebentar lagi. Jadi puan-puan, kata ulama ketiga-tiga kalimah ini ada dalam Quran. Tapi tak banyak. Satu tempat aja. Ataupun satu pada surah-surah tertentu sahaja. Macam ni tadi surah apa? An-Namlu. Ini surah An-Namlu kan? Ayat 22. Yang ni surah apa? Surah Al-Maidah ayat 28. Yang ni surah Yusuf ayat 80. Mana pada surah tu je ada. Surah lain tak ada puan-puan. Ya? Jadi puan-puan nak tak nak nanti bila baca Quran, mesti puan-puan akan berhadapan dengan kalimah-kalimah ini. Dan kalau puan-puan misalnya tak ingat, sampai masanya tak ingat Ustaz. Hari ni Ustaz ajar ingat dah. Tapi minggu depan, bulan depan akan datang kami tak ingat Ustaz. Maka puan-puan jangan segan silu. Telefon Ustaz, tanya khabar ataupun WhatsApp Ustaz, nanti saya tunjukkan contoh bacaan. Mungkin saya boleh rakam soal saya, puan-puan boleh follow, boleh ikut ya. Jadi puan-puan, sekali lagi diulang, cuba kita ulang balik bacaannya ya. Ahawtu. Basaqta. Ma farradtum. Kalau anak cucu tanya, huruf ta tu nak baca tak? Baca. Ikut ayat Ustaz ni. Huruf ta dibaca tebal, tetapi tidak melantun. Kaedahnya macam mana? Seperti mana yang Ustaz tunjukkan tadi ya. Allahu Akbar. Puan-puan, inilah Ustaz, kenapa ta tu tak boleh melantun Ustaz? Kenapa tak dibubur mati? Kalau bubur mati kan senang kami baca Ustaz. Puan-puan kena faham. Hukum tajwid ni banyak dalam Quran. Kata ulama, kenapa tak ditunjukkan mati? Sebab kesemua tempat yang saya gariskan ini, dia ada satu hukum, namanya apa tahu? Idgham mutajanisain. Idgham mutajanisain. Sebut? Dah belajar ke dengan Ustaz? Dengan saya belum, dengan Ustaz lain wallahu alam. Nah, dengan saya secara rasminya belum.
Bila nak belajar hukum ni Ustaz? Nanti semester depan. Doa lah perempuan ada dalam kelas Ustaz lagi semester depan. InsyaAllah. Ustaz, apa makna idgham mutajanisan? Mari saya bagi tahu. Idgham ni maknanya masuk. Masuk. Mutajanisan maksudnya pertemuan dua huruf yang sama makhraj tetapi lain sifat. Sekali lagi saya ulang. Mutajanisan maksudnya pertemuan dua huruf yang sama makhraj. Saya tulis kat sini. Sama makhraj tetapi lain sifat. Perempuan kena belajar lah makhraj dengan sifat huruf. Lain sifat. Sama makhraj, lain sifat. Buktinya begini. Rupa-rupanya nak sebut ta dengan ta ni, makhrajnya sama, diguna hujung lidah. Kan sama tu. Tapi kena ingat kalau belajar sifat huruf, huruf ta bersifat tebal, huruf ta bersifat nipis. Sama ke tak sama? Tak sama. Jadi betul tak Ustaz khabar ni? Sama makhraj, lain sifat. Maksudnya ta dengan ta nak sebutnya mesti guna hujung lidah. Samalah makhrajnya. Tapi dikaji sifat dia, yang ni tebal, yang ni nipis. Beza ke sama? Beza, tak sama. Jadi itulah ceritanya lain sifat. Untuk perempuan yang termenung, apa yang Ustaz khabar tadi tak berapa faham apa benda yang Ustaz cerita ni. Perempuan doa-doa lah. Mudah-mudahan sampai masanya perempuan dapat belajar sifat dan makhraj huruf dengan Ustaz satu hari nanti. Ya, insya-Allah. Jadi perempuan ingat tau, pada surah-surah tertentu saja yang ada ni tak banyak dalam Quran. Jadi bacaannya bagaimana? Sebelum kita lanjut kepada qaqalah yang kedua, yang pertama, baca dulu. One more. Betul. Nombor dua. Basawta. Perempuan ni nipis tau, ni tebal. Basaw, po tu tebal. Basa, basa tu nipis. Basawta. Yang ni senang sikit sebab kebetulan roh ni tebal. Jadi tebal-tebal senang lah sikit bacaan. Yang ni perempuan mencabar sikit. Pasal apa? Sebelum ta ni huruf ha. Ha ni nipis. Sebelum ta huruf sin. Sin tu nipis. Yang ni pula sebelum ta huruf ra. Ra tu tebal. Jadi yang ketiga ni lagi senang kita baca daripada yang dua di atas. Tapi kesimpulannya perempuan sebagai umat Rasulullah kena tahu, kena pandai baca kalimat ini yang ada dalam surah-surah tertentu. Okey. Perempuan, ini ada yang Ustaz pesan sebelum ini dalam perbincangan qaqalah sughra. Kemudian cuba tengok muka tajuk Ustaz seterusnya sebelum kita nak bincang latihan ni. Muka surat 39. Qalqalah kubra. Qalqalah kubra. Apa makna kubra puan? Besar atau kuat? Besar boleh, kuat boleh. Ya, no problem. Perempuan yang dirahmati Allah. Untuk mengenal qalqalah kubra, ada berapa step yang Ustaz bagi sebelum ni? Ada 4 step. Kalau perempuan ada nota ni, kita refer nota ni sekejap boleh tak? Sebelum kita gunakan nota ni pada minggu-minggu akan datang. Ya? Kalau perempuan perhatikan tengok ni. Dalam satu kalimah, terdapat salah satu huruf qalqalah. Qaf, ta, ba, jim, dal. Step yang kedua, huruf qalqalah mesti bertanda mati atau berbaris satu atau berbaris dua. Boleh baca tak nonton Ustaz ni? Ustaz buat ringkan-ringkan ni, harap-harap boleh baca. Ya puan ya. Okey, step yang ketiga. Letaknya di mana? Di akhir kalimah. Step yang keempat, kalimah itu maka jadilah dia qalqalah kubra. Bila sebut kubra, lantunan yang perempuan buat mesti lebih kuat daripada yang tadi, sughra. Ya, okey, dengar. Jadi perempuan kena kontrol suara masing-masing untuk melantunkan bunyi huruf qalqalahnya dengan kadar yang besar atau kuat. Besar atau kuat ni bukan disuruh kita menjerit, tidak, bukan je menjerit, tetapi lantunan tu lebih kuat daripada qalqalah sughra. Okey, contoh yang pertama. Tengok buku tajuk Ustaz lah. Perempuan yang ni nanti kita tengok kemudian. Tengok buku tajuk dulu. Perkataan al-falaqi, cuba ikut. Kalau orang tanya kat kita, ada qalqalah ke tadi? Ada qalqalah ke dalam bacaan tadi? Tak ada sebab kita tak wakaf. Cuba wakafkan al-falaqi. Siapa ni ikut Ustaz tadi? Kalau ikut Ustaz tak adalah qalqalah perempuan. Bila wakaf, dengar molek-molek. Bila wakaf, huruf yang terakhir pada kalimah itu kita kena matikan. Maknanya tadi kita baca al-falaqi, huruf qaf tu baris bawah kan? Sat lagi tak boleh jadi baris bawah dah. Perempuan kena tukar dia jadi mati. Bila mati, maka dia melantunlah pada qaf tadi. Cuba bayangkan, bacaannya begini tuan. Al-falaqa. Barulah bunyi qa.
Tapi kalau tuan-tuan baca Al-Falaqi, tak ada qalqalah kubra. Sekali lagi diulang. Jadikan kalimah ini qalqalah kubra. Al-Falaqi. Oi, pandai. Sehati sejiwa baca ada tu. Alhamdulillah. Betul lah tu. Nombor 2 perempuan. Cuba kita try nombor 2 pula. Muhitun. Siapa suruh ikut ustaz? Kalau ikut saya tak jadi qalqalah. Perempuan jadikan dia qalqalah kubra boleh? Muhitun. Pandai. Muhita. Ustaz, tadi kenapa pendek? Al-Falaq. Yang ni panjang pula. Muhit. Jawapannya, yang tadi tak ada hukum mat. Yang ni ada hukum mat. Perempuan dah belajar hukum mat dengan ustaz? Belum lagi. Dengan saya belum. Dengan ustaz lain mungkin dah belajar. Dengan saya secara formalnya belum. Maka berdoalah perempuan. Ya Allah, panjangkanlah umur kami agar dapat belajar hukum mat sehabisnya dengan ustaz pada semester depan. InsyaAllah. Jadi kalau perempuan nampak tak perkataan muhitun ada huruf ya kat tengah-tengah tu. Ya itulah huruf mat. Maka bila wakaf ji, bacaannya begini. Muhita. Yang tadi tu Al-Falaqi, bila wakaf jadi Al-Falaq. Sebab apa baca pendek ji? Sebab tak ada huruf mat. Yang ni ada huruf mat, yang tadi tak ada. Maka dibacalah pendek yang tadi, yang ni dibaca panjang. Sekali lagi diulang. Muhitun. Jadikan qalqalah kubra. Bolehlah tu. Ada bunyi tok tadi. Alhamdulillah. Okey. Contoh yang ketiga. Kasaba. Jadikan qalqalah kubra. Kasaba jadi kasab. Kadang-kadang bacaan perempuan ni bertukar-tukar lah minggu lah cara bacaan. Jadi ustaz yang mengajar ni kena sabarlah mendengarnya perempuan ya. Okey perempuan, ingat ya, kasaba ni ada huruf mat ke tak ada? Tak ada huruf mat. Maka ulama pesan kamu pergi baca pendek lah, jangan baca panjang. Jangan kasab. Tak boleh, salah bacaan. Dia kena begini. Kasab. Betul. One more. Kasab. Okey, next yang ketiga, yang keempat. Wa ma'juja. Wakafkan? Jangan bunyi jaja lagi dah. Jim yang terakhir tadi, perempuan bayangkan dia mati bila wakaf. One more. Wa ma'juja. Wakafkan? Pandai. Dan kebetulan huruf qalqalahnya apa? Jim. Kebetulan jim. Yang sebelumnya tadi ada ba, ada ta, ada qaf. Okey, yang terakhir. Ahadun jadi apa? Sekali lagi, ahadun jadi apa? Ui, pandai. Layak jadi tok imam. Alhamdulillah. Yalah, ahad ini surah Al-Ikhlas perempuan. Qul huwallahu ahad. Maka layak jadi tok imam di rumah. Alhamdulillah. Cuba perempuan bayangkan kalau ada kita dengar orang baca gini. Tak kisahlah dalam keluarga kita ke di luar ke. Mungkin ada yang baca Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Perempuan, okey ke tak okey bunyi tadi? Tak sedap, perempuan tak okey bunyi, tak kena lah ustaz. Sepatutnya kena ada Qul huwallahu ahad. Allahus lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan. Rupa-rupanya Hafiz dan Hafizah anak murid saya. Alhamdulillah. Faham tak ya ustaz tu? Hafiz dan Hafizah maksudnya perempuan ni hafal surah Al-Ikhlas tadi. Alhamdulillah. Allah mujur. Alhamdulillah. Perempuan tahu tak? Mungkin ada orang di luar sana bukan surah Al-Ikhlas saja. Surah Al-Fatihah pun ada yang tak berapa hafal ke tuan? Mana ustaz tahu? Dulu masa saya dekat Universiti UiTM Shah Alam, saya lah antara orang yang temu duga anak cucu kita yang masuk UiTM. Saya temu duga mereka dalam minggu haluan siswa. Saya suruh mereka baca doa kunut, bacaan solat dan sebagainya. Ada yang terkial-kial baca Fatihah, perempuan. Allahu Akbar. Saya dapat bayangkan bagaimanalah kehidupan anak ini ketika bersama dengan keluarganya mungkin 17-18 tahun, perempuan. Sebab yang masuk UiTM itu bukan umur 7 tahun. 17-18 ke atas. Betul tak? Jadi perempuan, sama-samalah kita didik ya. Anak cucu kita di rumah dengan bacaan Al-Quran, khususnya surah Fatihah. Jangan langsung tidak fasih membacanya, sebab itu adalah tunggak kepada ibadat solat kita. Tanpa Fatihah maka tak adalah makna ibadat solat kita. Jadi kita kena mahir dalam Fatihah ya. Jadi perempuan, kesimpulannya tadi kan, kelima-lima contoh yang Ustaz bagi menunjukkan hukum qalqalah apa? Qalqalah kubra. Okey, saya nak test tuan-tuan perempuan. Saya nak test. Saya nak uji tuan-tuan. Kalau kita jumpa kalimah ni, kita nak wakaf macam mana bunyinya?
Ha? Biasa kita baca min ba'di. Betul? Kalau wakaf jadi apa? Sekali lagi, kalau wakaf jadi apa? Ada hukum apa? Qalqalah kubra lah. Sebab apa? Nampak tak huruf dal dekat ujung? Bila wakaf, dal ni memanglah berbaris bawah. Tapi bila wakaf dia jadi mati je. Maka bila mati dia melantun. Maka inilah namanya qalqalah kubra tadi yang kita belajar. Ada enggak Ustaz baca? Min ba'da. Ada bunyi de. Tuan-tuan jangan min ba'di. Ustaz saya wakaf. Salah. Kalau wakaf min ba'da mesti ada bunyi de. Nama hukumnya apa tadi? Qalqalah kubra. Lagi ada satu contoh lain lagi. Ni tengok ni. Contoh yang ni pula. Perkataan kalau kita baca wasal, tengok ni. Ad-di'bu. Ikutlah. Kalau wakaf? Apa dia? Kadang-kadang tak berapa jelas, tak berapa clear bunyi bot tadi. Puan-puan, dia kena ada bunyi qalqalah jugalah. Puan-puan jangan takut. Jangan sikit je sikit bunyi. Puan-puan kena bunyi jelas dan kena bunyi kuat. Maknanya kuat tu dia dengar pada telinga. Tengok. Ad-di'b. Ni ad-di'b. Bunyikan hamzah dulu, lepas tu baru ba. Sekali lagi. Ad-di'b. Zi'b. Gitu. Dan perempuan jangan break tau. Jangan ad-di'b. Lambat pula nak bunyi ba perempuan. Jangan lambat ya. Sebab apa? Huruf ba ni tak ada sabdu. Jadi ini samalah hukumnya dengan tadi, iaitu qalqalah kubra. Okey, sekali lagi dia ulang. Di atas min ba'di bila wakaf jadi ad-di'bu bila wakaf jadi ad-di'b. Alhamdulillah. Dah, tuan-tuan puan yang dirahmati Allah, inilah cerita qalqalah kubra. Seterusnya muka surat 40. Mudah-mudahan dengan ulang kaji ini tuan-tuan puan kita pertama mantap lagi pemahaman tentang hukum qalqalah. Okey. Qalqalah yang ketiga sudah tentu muka surat 40 ya. Namanya qalqalah akbar. Apa makna akbar? Sangat besar atau sangat kuat. Maksudnya bukan di ulama suruh kita menjerit kuat-kuat. Tidak, perempuan. Maksudnya nanti dengarnya lantunan pada bunyi huruf qalqalah itu lebih kuat daripada kubra. Lebih kuat daripada kubra. Dan untuk qalqalah akbar ada unsur beratkan bacaan pada huruf qalqalah nanti. Sebab apa kena berat? Sebab huruf qalqalah itu ada sabdu pada dia. Okey puan-puan, kalau puan-puan nak ringkas, nak tengok mudah kena qalqalah akbar ni, puan-puan tengok nota ustaz yang ni. Ni, nota 2 ni. Tengok tu, qalqalah akbar ada berapa step? Ada 4 step. Step yang pertama, dalam satu kalimah terdapat salah satu 5 huruf qalqalah, iaitu qaf, ta, ba, jim, dal. Dan step yang kedua, huruf qalqalah mesti bersabdu dan juga berbaris. Bukan sabdu aja, dia ada baris sekali perempuan ya, tapi yang paling mustahak dia kena ada sabdu. Kemudian letaknya di mana puan? Akhir kalimah, dan kalimah itu diwakafkan. Okey, mari kita tengok contoh dalam buku tajwid dulu. Tengok contoh dalam buku tajwid. Kalau puan-puan perhatikan perkataan bil haqqi, bila wakaf jadi apa? Sekali lagi, bil haqqi bila wakaf jadi apa? Pandai. Tengok Ustaz baca. Bil haqqa. Ustaz, kami kena break berapa lama Ustaz? Jangan lama-lama. Puan-puan sekadar satu harakat, satu kiraan tengok. Bil haqqa. Gitu puan-puan. Kenapa kena break? Sebab ada sabdu. Kalau Ustaz salah ke kalau saya tak break? Saya baca gini dalam Ustaz saya mantun, tapi saya tak nak break. Bil haqqa, jawapannya salah. Sebab apa? Bila puan-puan buat begitu, seolah-olah puan-puan buang sabdu dalam bacaan ataupun dalam tulisan. Membuang sabdu satu tanda dalam bacaan Quran. Pergi tanya mana-mana Ustaz ngajar Quran, hukumnya berdosa besar dan salah besar ketika bacaan Quran. Sebab dia boleh merosakkan makna kalimah tersebut. Okeylah puan-puan. Seterusnya, wal haji bila wakaf jadi pandai. Watabba bila wakaf jadi watabba. Sebut alhamdulillah. Dan puan-puan rupa-rupanya kan qalqalah akbar ni nak kata banyak ke tak banyak dalam Quran?
Tidaklah banyak, tak begitu banyak. Tapi ada je. Ada dalam Quran tapi tak begitu banyak. Puan-puan kena rajin baca Quran, ayat Quran banyak-banyak. Kemungkinan puan-puan akan jumpa satu dua lah pada bacaan kita ya. Tapi nak dibandingkan Qalqalah akbar dengan Qalqalah kubra dengan sugra tadi, yang sugra dengan kubra tu yang paling banyak dalam Quran. Ya, akbar ni tak begitu banyak. Tapi ada dalam Quran. Okeylah tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, mari kita selesaikan kita punya latihan muka surat 14 berdasarkan kepada apa yang kita faham tadi. Puan-puan sila buka buku latihan ustaz, buku warna merun tu, muka surat 14. Dan lepas kita bincangkan latihan ni, sekali lagi puan-puan hantar buku latihan ni pada ustaz, boleh? Tapi yang hantar yang dah siap latihan aja, yang tak siap jangan hantar. Allahu Akbar. Dulu ada pelajar jenuh, saya cari mana muka surat dibuat ni. Rupa-rupanya dia tak buat lagi. Dia tak buat, jangan hantarlah kat ustaz. Allahu Akbar, perempuan ya. Allahu Akbar. Kadang-kadang macam-macam ragam anak murid saya ni. Jadi saya kena sabarlah perempuan ya. Tengok ni, muka surat 14. Arahan soalan, nyatakan hukum bacaan bagi kalimah ini. Jawapan mesti sekitar qalqalah sugra atau kubra atau akbar sahaja. Pilih salah satu. Okey, nombor 1. Baca terus. Watab. Qalqalah apa? Qalqalah akbar. Terima kasih. Betul. Tulis itu qalqalah akbar. Siapa yang tak ada nak buat jawapan ustaz? Saya busy lah minggu ni ustaz, tak ada nak tengok latihan. Papa tulis selalu jawapan. Okey. Qalqalah akbar. Nombor 2. Kasab. Qalqalah kubra. Pandai. Oh ya, boleh tak kita tuliskan hurufnya sekali? Maknanya tadi qalqalah akbar, dalam bracket hurufnya apa? Ba. Okey, nombor 2, kasab qalqalah kubra, dalam bracket hurufnya ba juga. Pandai. Tambah jawapan masing-masing. Ustaz, dalam arahan tak ada pun? Memanglah tak ada. Ini sahaja kita menambah dalam jawapan supaya puan-puan nampak apakah huruf qalqalah pada kalimah tersebut. Soalan yang ketiga ikut ustaz. Dhabah. Qalqalah sugra. Hurufnya ba juga. Sama hurufnya ba juga. Jadi puan-puan, itu adalah qalqalah sugra, hurufnya ba juga. Sama. Nombor 4. Al-qadr. Dengar. Al-qadr. Qalqalah bukan kubra ke? Bukan kubra ke? Kalau anak cucu tanya, kenapa bukan kubra? Sebab huruf dal tidak berada di hujung. Huruf dal berada di mana? Tengah-tengah. Maka layaknya sugra. Pandai je. Alhamdulillah. Perempuan kita sebagai mak ayah tok nenek, kita kena pandai juga menjawab soalan. Janganlah perempuan, bila anak cucu tanya, kenapa dinamakan, kenapa tak sebut namanya qalqalah kubra? Kamu tanya dengan ustaz kamu kat sekolah, semua tanya ustaz tuan-tuan. Sedangkan soalan tu kita boleh jawab. Kalau ditanya kenapa bukan kubra, sebab huruf dal itu berada di tengah, bukannya di hujung. Lagipun huruf dal tu nampak mati pada dia. One more. Al-qadru. Qalqalah sugra. Hurufnya huruf dal. Pandai. Nombor 5. Khalaqa. Qalqalah kubra. Hurufnya qaf. Pandai. Nombor 6. Wal fajru. Qalqalah sugra juga. Hurufnya jim. Puan, kenapa sugra? Sebab huruf jim tu berada di tengah, bukan di hujung. Puan-puan, maka namanya sugra. Nombor 7. Al-balad. Qalqalah kubra. Hurufnya alhamdulillah. Lancar je jawapan puan-puan. Pasal apa tadi Ustaz dah tunjukkan cara bacaannya. Untuk soalan ke-8 sampai 14, puan-puan pandai-pandai baca sendiri. Ustaz nak dengar. Okey puan-puan, Ustaz nak dengar puan-puan wakafkan ataupun baca mengikut kaedah yang ada dalam soalan Ustaz. Ya, maknanya kena wakafkanlah kalimah tu. Ready? Nombor 8. 1, 2, mula. Bil haqqa. Bila ada berek-berek tu tak lain tak bukanlah qalqalah apa? Akbar. Hurufnya apa? Qaf. Pandai. Nombor 9. Bis sabr. Qalqalah apa pula Ji? Sugra. Bukan kubra ke? Bukan, sebab huruf ba tu berada di tengah, bukan di hujung. Huruf yang di hujung huruf apa Ji? Huruf ra. Maka tu bukan huruf qalqalah. Maka tepatlah jawapan kita qalqalah sugra. Mu'tamad. Cuma cara bacaannya berhati-hati ya. Dia mesti ada bunyi ra di hujung. Tengok ni. Bis sabr. Nanti puan-puan belajar tajuk tahap 2 semester depan.
Ra yang kita baca tadi, kata ulama, kena baca dengan tebal ji. Kenapa tebal? Sebab ra tu sebelumnya ada huruf berbaris di atas. Nampak tak huruf sad itu baris atas? Maka ra tu kena jadi tebal. Tengok. Bis-sabr. Ustaz masang muka. Puan-puan kena tebal pada ra. Kalau puan-puan baca nipis macam mana? Bis-sabr. Itu nipis. Kita senyum. Puan-puan yang tu tak tepat pada jawapan. Itu kalau dalam tilawah Quran tu, hukum tebal nipis pada ra, kalau salah kena tolak setengah markah, puan-puan. Itu dalam tilawah Quran, ya. Tapi tak apalah, puan-puan tak masuk tilawah pun. Okey, tapi sekadar Ustaz nak bagi tahu, itulah ceritanya dalam tilawah Quran. 10. Al-falaq. Sebut. Qalqalah. Kubra, hurufnya. Qaf, pandai. 11. Al-mujrimun. Qalqalah. Sugara, hurufnya. Jim. Oi, pandai. 12. Al-wahhab. Hati-hati. Qalqalah apa? Kubra ke akbar? Kubra ke akbar? Mari sama-sama tetapkan iman. Jawapannya qalqalah kubra. Tak boleh jadi akbar. Sebab Ustaz nak tanya, huruf qalqalahnya apa? Ada sabdu tak? Kalau tak ada sabdu, automatik tak boleh jadi kubra. Maka dia lebih kepada, tidak automatik tak boleh jadi akbar. Maka dia automatik jadi qalqalah kubra. Jadi muktamad puan ya, tak ada bantahan tau. Muktamad qalqalah kubra. Maka bacaannya gini. Nak break kan tak payah? Tak payah break. Al-wahhab. Sebut. Gitu aja. Okey, lulus 12. Soalan 13. Sekali lagi. Sekali lagi kali ketiga. Iyalah, Ustaz nak sahkan bacaan perempuan tu betul ke salah. Kena baca 3 kali perempuan. Manalah tahu kali pertama lain bunyi, kali kedua lain bunyi, kali ketiga lain pula bunyi. Mana perempuan kadang-kadang kita ni tak berapa confirm, tak berapa pasti. Jadi gini, Ustaz ada kat depan, maka saya dengarkan bunyi bacaan yang sebenar. Dengar. Mula-mula perempuan pastikan ada bunyi bil. Yang kedua kena ada dengung, ada hukum qalqalah. Perempuan ingat tak hukum qalqalah? Di mana iklab qalqalah pula. Iklab iaitu nun mati jumpa dengan ba je. Maka dengungnya 2 harakat, betul? Kemudian yang ketiga, barulah perempuan bunyi be. Tengok saya baca. Bil jawb. One more. Bil jawb. Bil tadi bunyi apa? Apa hukum? Innalillah. Bil tadi namanya alif lam qamariyah. Memang perempuan semua ni layak sebagai orang yang layak mengulang kaji minggu depan. Memang layak semua ulang kaji perempuan ni. Perempuan lupa ya. Bil tu hukumnya alif lam qamariyah. Alif lam apa? Qamariyah. Jam tadi hukumnya apa? Iklab. Be hukumnya apa? Qalqalah kubra. Jadi dalam kalimat tadi berapa hukum? Yang pertama, alif lam qamariyah. Yang kedua, iklab. Yang ketiga, nampak? Puan-puan boleh jawab sebab dah belajar. Alhamdulillah. Tapi puan-puan kadang walaupun dah belajar, kita ni tak berapa kuat ingatan. Hari ni kita ingat, minggu depan belum tentu kita ingat perempuan. Jadi samalah kita berdoa. Mudah-mudahan Allah kekalkan ingatan kita kepada semua hukum tajuk yang kita baca. Jadi puan-puan nampak tak? Dalam kalimah pendek macam tadi pun sudah ada berapa hukum? 3. Syukur Alhamdulillah puan-puan sudah belajar 3 hukum. Jadi insya-Allah minggu depan kita akan ulang kaji semua hukum tajuk kita lah. Start daripada hukum tajuk tahap 1, tahap 2, 3, 4 dan sampai tahap yang kelima. Ya. Okey, one more. Kita baca sekali lagi ayat tadi. Bil jawab. Jadi jawapan kita fokus lebih kepada qalqalah kubra. Qalqalah kubra. Huruf qalqalah kubranya apa? Huruf ba. Di hujung sekali tu huruf ba. Ya. Okey, last sekali. Minab. Sekali lagi. Minab. Puan. Tayyib itu panjang ke pendek? Jawabnya pendek. Tak boleh minab tayyib. Salah puan. Dia kena baca gini.
minat tayyib. Sebut. Muqtamad. Dia tak ada hukum mat kat situ. Puan-puan belajarlah hukum mat dengan ustaz satu hari nanti ya. Okey, yang penting ada qalqalah apa dalam bacaan tadi? Kubra. Qalqalah kubra je. Hurufnya apa je? Huruf ba. Alhamdulillah, seronok Ustaz dengar jawapan perempuan tadi ya. Tapi dalam masa seronok-seronok kita baca tadi ada juga yang salah kita baca, terutamanya soalan 13 tadi kan. Apa-apa kena berhati-hati ya. Apakah hukum tajwid pada ke semua kalimah yang kita baca tadi. Dan mudah-mudahan bila perempuan dah tulis jawapan tu, maka saya doakan ilmu tu sentiasa kekal dalam hidup kita. InsyaAllah. Amin. Puan-puan, jangan lupa lepas ni nanti hantar ya. Muka surat 15 dengan Ustaz lepas ni kena hantar. Tapi sebelum kita hantar, boleh tak kita baca surah Al-Fajri? Puan-puan, kan kat sini ada surah Al-Fajri kan? Puan-puan kena refer surah Al-Fajri. Kat mana muka suratnya? Buku surat belakang ni. Buku tajuk Ustaz ni. Buku nota Ustaz ni. Buku ni. Ada surah Al-Fajri. Buku latihan kita ni. Muka surat 104 hingga 105. Puan-puan buka lah ni. Belakang ni. Al-Fajri. Okey, mari kita baca surah ni. Kan ulama suruh rujuk kat situ kan. Bapa kena rujuklah surah tu. Jangan pergi rujuk surah lain pula. Puan-puan, ready? Surah Al-Fajr ni pendek-pendek je. Pendek-pendek je ayatnya. Maka puan-puan, mari kita baca. Dia ada sebanyak lebih kurang 30 ayat saja. Okey, ready? Kita baca surah Al-Fajr. Dan kalau sempat, kita baca surah Al-Baqarah sekejap lagi ya. Okey, ready? Dan sama-sama kita cari hukum qalqalah boleh? Kita cari hukum qalqalah ya dalam surah Al-Fajr. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر. Nampaknya sudah ada qalqalah. Qalqalah apa? Sugra. Huruf qalqalahnya apa? Jim. One more. Wal fajr. Wa layalin ashr. Adakah qalqalah di situ? Ayat kedua tak ada. Ayat pertama ada satu. Ayat kedua tak ada langsung. Nombor 3. Ayat ketiga. Wasyaf'i wal watr. وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ pun tak ada. Ayat 3, ayat 4 tidak ada qalqalah. هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ. Ada qalqalah. Kat mana? Hijr. Perkataan hijr itu ada qalqalah apa? Sugra. Hurufnya nampaknya dah dua dah qalqalah sugra kat situ ya. Setakat ayat yang kelima tadi. Sambung. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Kebetulan kita berhenti. Maka namanya qalqalah apa je? Kubra. Kat mana? Dal pula Ustaz tanya kat mana kalimahnya? Bi'ad. Apakah huruf qalqalahnya? Barulah jawab dal. Alhamdulillah. Ustaz, sekejap lagi saya nak copy ni. Saya nak copy satu ayat ke satu kalimah je Ustaz? Jawabnya satu kalimah je. Iaitu kat mana? Bi'ad. Puan-puan jangan susah payah pula menyalin. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Panjang benar nak disalin puan-puan. Sedangkan kalimah yang ada qalqalah hanya bi'ad saja. Apa nama qalqalah tadi? Qalqalah kubra. One more. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Pandai. Irama dhatil imad. Ada lagi qalqalah kubra. Kat mana? Al-imad. Sebut. Ustaz, daripada mana kami nak kena salin? Jawapannya daripada huruf hamzah wasal. Nampak tak yang menegak tu? Yang ada
kepala huruf sad di atasnya itu namanya hamzah wasal. Start daripada situlah puan-puan kena salin. Ulang. Al-imad. Namanya qalqalah kubra. Sambung. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Saya nampak ada dua qalqalah. Yang pertama, yukhlaq mithluha. Qalqalah apa? Sugra. Yang kedua, fil bilad. Kubra. Puan-puan cuma Ustaz nak ajar ni, dengar. Kalau puan-puan nak salin, nak tunjuk qalqalah sugra, puan-puan jangan salin yukhlaq saja. Kalau salin yukhlaq saja, seolah-olah macam kubra. Jadi nak menunjukkan sugra, gini. Puan-puan kena salin lam yukhlaq mithluha, barulah huruf qaf tu berada di tengah. Kalau puan-puan salin yukhlaq saja, seolah-olah huruf qaf tu berada di hujung. Seolah-olah macam puan-puan berhenti kat situ. Jadi untuk membaca wasal, ulama pesan kamu salin sampai kalimah mithluha, baru jadi qalqalah sugra. Qalqalah apa puan? Ingat, Ustaz tak nak dengar lagi qalqalah subra. Bukan subra, sugra puan-puan. Kalau subra tu nama orang India. Sugra bukan subra, ya. Puan-puan ambil perhatian. Fil bilad. Qalqalah apa pula? Kubra. Siapa puan salin? Fil bilad. Qalqalah kubra, ya. Dan kalau puan-puan rajin kan, puan-puan bubuhlah hurufnya apa? Fil bilad. Huruf qalqalahnya apa? Dal. Tadi yukhlaq mithluha qaf. Pandai. Kalau rajin bubuhlah. Kalau tak rajin tak apa. Sambung. Wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad. Bil wad. Sudah tentu qalqalah kubra. Hurufnya dal. Pandai. Wa fir'auna dzil autad. Puan-puan salin dzil autad ataupun al autad pun boleh juga. Soalnya qalqalah apa? Kubra. Pandai. Sambung. Alladzina taghaw fil bilad. Nah, fil bilad ataupun al bilad, qalqalah kubra juga, dan hurufnya sudah tentu dal. Fa aktharu fiha al fasad. Al fasad, qalqalah kubra, hurufnya dal. Sambung lagi. Fasabba alaihim rabbuka sekali lagi. Fasabba alaihim rabbuka sawta adab. Nampak tak kalimah azab? Iya, qalqalah apa? Kubra, hurufnya ba. Tapi sebelum tu puan-puan nampak tak di awal ayat tadi fasabba? Nampak tak? Okey, puan, kalimah ni boleh jadi qalqalah akbar dengan syarat kita wakafkan dia. Cuba keluarkan kalimah fasabba wakaf. Sekali lagi, fasabba wakaf. Perempuan, bacaan perempuan kadang-kadang okey, kadang-kadang tak berapa okey. Dengar Ustaz baca ni Bila wakaf fasabba. Fasabba. Maka itulah namanya qalqalah akbar. Dan hurufnya apa? Tapi perempuan kalau nak lebih confident, yakin menjawabnya, qalqalah akbar dalam bracket jika wakaf. Baru puan-puan jelas kat situ. Boleh tak? Ustaz, boleh ke kita berhenti fasabah? Boleh untuk belajar. Tapi nanti bila baca ayat ni, puan-puan jangan pula, Ustaz, fasabba
qalqala akbar alaihim rabbuk. Bapa jangan baca gitu puan. Jangan berhenti pula kat situ ya. Bila baca ayat sebenar jangan berhenti. Tapi kalau untuk belajar boleh tak? Boleh. Jadi puan niatkanlah untuk belajar, untuk kita nak mencari hukum qalqala akbar. Okey, sambung. Inna rabbaka labil mirsad. Perkataan labil mirsad, qalqalah kubra juga. Hurufnya dal. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramah. Puan-puan nampak tak ayat tu panjang lagi kan? Maka confirm kita tak cukup nafas, kita berhenti tengah-tengah dulu ya. Cuba ulang lagi sekali ayat ni. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ. Baik, sebelum kita sambung ayat tadi, puan-puan nampak tak? Mabtalahu. Nampak tak? Maka tu layak jadi qalqalah sugra. Dan hurufnya sudah tentu huruf ba. Ya, qalqalah sugra. Okey, ghostan balik. فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Harap-harap cukup sampai perempuan insya-Allah ya. Jadi maknanya kita berhenti fa'akrama, kita ghostan balik pada kalimah itu saja ya. Puan-puan tak payah ghostan jauh-jauh ya. Okey, ada lagi tak qalqalah? Bagaimana dengan perkataan Rabbi? Boleh tak jadi qalqalah akbar? Boleh. Cuba berhentikan Rabbi. Cuba wakafkan Rabbi. Macam tak apa pula tak bolehnya? Boleh. Kalau wakaf dengar molek-molek, tapi bacaannya begini tuan. Rabbi, ikut. Jangan pula pandai-pandai. Rabb, ada qalqalah akbar pula, apa jangan ya. Sebab apa Ustaz kata tak boleh wakaf dengan cara begitu? Sebab selepas huruf ba tu huruf qalqalah kan? Puan-puan nampak ada ya kan? Ya tu huruf mat. Jadi puan-puan belajarlah hukum mat satu hari nanti dengan ustaz. Jadi kata ulama kalau nak berhenti boleh, tapi caranya begini. Rabbi. Maka tak adalah qalqalah, tak ada apa-apa qalqalah kat situ, hanya sekadar hukum mat, namanya mat asli bila kita wakaf pada Rabbi ya. Jadi sekali lagi saya ulang, Rabbi bukan qalqalah akbar. Sebab dulu ada pelajar pantang jumpa sabdu. Dia jumpa sabdu je pada huruf qalqalah, maka dia pulun je qalqalah akbar belaka. Salah tuan-tuan ya. Rabbi tidak jadi qalqalah akbar. Okey, sambung. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqan. Cukup ke nafas? Cukup ya. Hampa berhenti kat tengah situ ya, puan-puan berhenti kat tengah. Lepas tu ghostan balik. Faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Stop. Puan-puan nampak tak tadi di awal ayat? Wa amma idza mabtalahu. Perkataan mabtalahu. Adakah itu qalqalah? Ya, qalqalah apa? Sughra. Pandai. Hurufnya apa? Ba. Teruskan. Kalla bal la tukrimunal yatim.
Perkataan tukrimuna, adakah itu qalqalah? Tu huruf kaf mati? Huruf kaf mati tu bukan qalqalah ke? Bukan. Kalau dengar anak cucu baca gini, balla tukrimu, salah. Kalau dia baca tukrimu, salah. Sebab kaf bukan huruf qalqalah. Huruf qalqalah kaf ke qaf tuan? Qaf, bukannya kaf. Jadi tuan-tuan kena tegur anak cucu lah kalau salah baca, ya. Dekat rumah tak ada siapa yang boleh tegur melainkan kita lah perempuan. Sebab perempuan ni belajar dengan ustaz. Jadi perempuan tegurlah anak cucu, ya. Jangan melantun pada huruf kaf. Sekali lagi. Bal la tukrimunal yatim. Sambung. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Ustaz nak ingatkan, perkataan taha tadi wajib baca 6 harakat. Tengok saya baca. Tahabbuna. Ikut. Ini ada kena mengena dengan hukum mat yang puan-puan belum belajar dengan ustaz. Bila nak belajar? Semester depan, insya-Allah, ya. Semester depan tak lama puan-puan, lepas raya semester depan ada puan-puan ya. Jadi puan-puan insya-Allah mudah-mudahan kita semua sihat panjang umur. Sambung. Wa ta'kuluna turatha aklan lamma. Salah baris. Sekali lagi. Wa ta'kuluna turatha aklan lamma. Ada lagi tak qalqalah? Tak ada. Sambunglah ayat berikutnya. Ayat berapa tu? Ayat 20, ya. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Adakah perkataan hubban, puan? Adakah perkataan hubban itu qalqalah akbar? Puan-puan tahu tak? Nak jadi qalqalah akbar, huruf qalqalah itu mesti yang terakhir pada kalimah tersebut. Puan-puan nampak tak hubban ni, huruf terakhir huruf apa? Alif, bukannya ba. Maka secara automatik tak layak jadi akbar. Ustaz, kalau nak jadi akbar macam mana ustaz? Puan-puan kena buang alif tu. Ataupun alif tu tak ada dalam tulisan baru jadi akbar. Contohnya perkataan hubba saja. Kalau hubba saja baru jadi qalqalah akbar. Macam ni. Hubba. Cuba wakafkan. Hubba. Hubba. Jadi akbar. Tapi malangnya dalam tulisan bukan ini. Dalam tulisan tadi ditulis dengan hub. Gini. Ada alif kan? Ada alif. Maknanya sekali lagi saya ingatkan, nak jadi akbar, huruf qalqalah tak kisahlah huruf apa pun, mesti huruf yang terakhir. Kat sini huruf yang terakhir bukan ba, tetapi alif. Maka tak jadi qalqalah akbar. Jadi hukum apa ni ustaz kalau wakaf? Hubba. Sebut. Jadi hukum mat yang tak belajar lagi. Namanya mat aiwat. Nanti kita belajar perempuan ya, insya-Allah. Okeylah, sambung. Maknanya tadi ayat tadi tidak ada qalqalah. Ya, sambung sebelah. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Pun tak ada qalqalah. Kubra tak ada, akbar tak ada, ataupun sugra pun tidak ada. Wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Pun tak ada. Waji'a yawma idzin bi jahannam.
pun tak ada juga. Yauma idzi yatadakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Hati-hati ya, zikra tu jangan sampai melantun pada kaf. Sebab kadang-kadang kita tak perasan, kita baca Quran perempuan tambah-tambah lagi, tak ada orang semak. Jawabnya betul belaka lah perempuan ya. Mungkin ada yang baca begini. Wa anna lahu dzikra. Dzikra. Ada melantun sedikit kat situ, maka salah pada bacaan. Ya. Habis tu Ustaz macam mana yang betulnya pada kaf tu? Kaf ni, perempuan kena tahu. Dia huruf yang bersifat hams. Hams ni maknanya terlepas nafas tuan. Terlepas udara. Jadi tuan-tuan kena bunyi k. Macam tu sahaja. Tak boleh bunyi ke melantun, tidak boleh. Dengar ya. Wa anna lahu dzikra. Sebut. Lahu dzikra. Gitu aja. Ya, sambung. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Stop. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ. Bukankah ahad itu qalqalah? Ya qalqalah apa? Kubra. Hurufnya? Tapi perempuan ada satu lagi kalimah yang layak jadi qalqalah kubra kalau wakaf. Kat mana tahu? Yu'adzibu. Wakafkan? Yu'adzibu. Wakafkan? Mu'tamad. Betul. Itu cara bacaannya dan boleh sebut sebagai qalqalah kubra. Boleh juga tuan-tuan. Jadi, perempuan kena faham. Qalqalah kubra tak semestinya kalimah itu letak di hujung ayat. Maybe juga di tengah ayat dengan atas sebab kita wakafkan kalimah itu. Boleh jadi qalqalah kubra. Ya? Jadi perempuan dalam ayat tadi berapa kubra? Ada 2 kubra. Wala yuthiqu wathaqahu ahad. Ada berapa qalqalah kubra? Puan nampak 1, Ustaz nampak 2. Saya nampak 2 perempuan. Kat mana? Yang mula-mula tu sekali. Perempuan nampak tak? Yuthiqu. Yuthiqu ni kalau kita keluarkan kalimah itu aja, kita wakaf, layak jadi qalqalah tuan. Cuba wakafkan. Yuthiqu. Pandai, alhamdulillah. Apa nama hukum bacaan kita tadi? Qalqalah kubra. Jangan jawab kubra saja. Kalau jawab kubra saja, Ustaz bagi telinga kat situ. Maknanya perempuan tak tahu apa yang dikatakan kubra. Sebenarnya disebut qalqalah kubra. Ya? Dan perempuan boleh tak perempuan tulis kat situ ataupun gariskan pada yuthiqu qalqalah kubra in bracket jika wakaf. Boleh tak? Supaya perempuan nampak bahawa qalqalah kubra ni tak semestinya berada kat ujung ayat. Mungkin juga di awal ayat macam ini. Ya? Okey, sudah tentu di hujung ayat ahad. Qalqalah apa tadi? Kubra. Baru betul tu qalqalah kubra juga ya. Alhamdulillah. Maknanya dalam ayat tadi ada berapa qalqalah kubra? Ada 2. Okey, sambung. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Sekali lagi. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Perkataan al-mutmainnah ada qalqalah. Namanya sugra. Hurufnya ta. Pandai. Sambung. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah.
Baik, ada ke qalqalah? Tak ada, dalam ayat tadi tak ada. Ayat yang berikutnya 29. Fadkhuli fi ibadi. Ada satu qalqalah. Fadkhuli, qalqalah apa? Sugra, pandai. Wadkhuli jannati. Ada lagi qalqalah sugra kat mana? Wadkhuli. Jadi kesimpulannya dalam ayat yang kita baca tadi, jumpa tak qalqalah sugra? Kubra, akbar, alhamdulillah. Nampak puan-puan, benda yang mula-mula tak berapa nampak, akhirnya nampak pada jawapan kita. Mudah-mudahan itu yang puan-puan jawab dalam buku latihan. Siapa yang dah confident jawapannya boleh hantar Ustaz lagi dengan Ustaz. Tapi rasa-rasanya Ustaz saya macam tak berapa confident nak hantar Ustaz. Saya nak ubah jawapan saya. Boleh ke? Ada masa lagi. Puan-puan boleh ubah jawapan dan boleh hantar bila-bila masa. Sama ada minggu depan ke minggu satu lagi terpulang lah. Tapi siapa yang dah ready, boleh hantar Ustaz lagi dengan Ustaz. Ya? Buku latihan muka surat 15. Nanti saya tanda di rumah. InsyaAllah. Dan kalau keadaan mengizinkan, esok pagi boleh dapat buku balik. Ya? Puan-puan boleh ambil dalam kelas kita. InsyaAllah. Baik, ada masa sikit lagi ni. Mari kita baca surah Al-Baqarah. Mari kita baca surah Al-Baqarah. Kalau tadi kita baca surah Al-Fajri, mungkin qalqalahnya terhad. Dalam surah Al-Baqarah banyak qalqalah puan-puan dan mungkin kita akan jumpa kalimah-kalimah yang berbeza dengan kalimah yang tadi ya. Hari ini kita baca surah Al-Baqarah lagi, ayat berapa dah? 130. Puan-puan tahu tak surah Al-Baqarah ni ada berapa ayat? 286. Dan saya teringat sabda Nabi SAW. Nabi pernah sebut dalam satu hadis, kata Nabi apa tahu? Rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah tidak akan dimasuki oleh iblis ataupun syaitan. Jadi puan-puan tak kisahlah rumah kita besar ke kecil ke sederhana dan sebagainya. Puan-puan kadang-kadang kat rumah kita tak berapa tenang puan-puan. Kita rasa macam ada gangguan je. Ya, kita rasa macam ada tak kena je Ustaz. Tak tenang saya duduk kat rumah. Jadi mungkin puan-puan dalam rumah kita ada iblis, ada syaitan yang mengganggu kita. Maka puan-puan tolong amalkan surah Al-Baqarah. Ustaz panjanglah surah Al-Baqarah. Ustaz 286 macam mana saya nak baca panjang-panjang Ustaz, saya nak buat kerja lain juga. Gini tuan-tuan. Puan-puan amalkan paling tidak ayat kursi. Paling kurang lah tu. Ayat kursi selalu baca dalam rumah. Mudah-mudahan iblis, syaitan dan apa-apa jin ke nak mengganggu kita semuanya keluar daripada rumah kita. InsyaAllah. Tapi syaratnya kena baca dengan berwuduk pula. Ialah berwuduk lah. Boleh juga berwuduk. Bertajwid. Sebab apa? Kalau ayat Quran tu baca lintang pukang, puan-puan, iblis, syaitan tak takut dengan kita. Sebab apa yang kita baca tu tak betul. Bila tak betul maknanya pun lari daripada apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab mereka tak takut dengan ayat Quran. Tapi kalau baca dengan betul, dengan bertajwid, dengan khusyuk, insya-Allah iblis dan syaitan akan hindar daripada rumah kita. Okey, ayat 131 surah Al-Baqarah. Ready? Atas kali tu. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قال له ربه أسلم. Puan, hati-hati bila sebut idqa. Sebab kadang-kadang saya dengar ada jemaah melantun pada zal. Jadi puan-puan jangan sampai izqa. Jangan izqa, dah lah tebal. Lepas tu melantun pula, salah. Tengok saya baca. Idqala. Sebut. Itu sebab puan-puan kena belajar makhraj huruf. Makhraj huruf zal, hujung lidah kita kena keluar sikit, tahan pada gigi kacip. Puan, bila tahan pada gigi kacip, bunyinya begini. إذ قال له ربه أسلم. قال أسلمت لرب العالمين. Dalam ayat tadi tidak ada apa-apa qalqalah. Cuma kalau puan-puan nak keluarkan kalimah ni, dengar ni. Perkataan li rabbi. Nampak tak li rabbi?
Kalau andai katalah kita keluar, agak-agaknya layak jadi qalqalah apa? Li Rabbi Akbar. Yes. Sebab apa? Huruf ba tu sabdu ji. Tapi hakikatnya li Rabbi tu tak boleh wakaf tuan-tuan ya. Hakikatnya tak boleh diwakafkan. Dia kena sambung dengan li Rabbil Alamin. Tapi kalau untuk pembelajaran, tuan boleh keluarkan kalimah li Rabbi dan andaikan kita wakaf maka layak jadi qalqalah akbar. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub ya bani. Mana Ustaz berhenti tadi? Saya berhenti pada ya bani. Puan-puan dengar tak Ustaz baca ni? Rasa-rasa dah kuat dah Ustaz baca ni pakai mic ni puan-puan. Saya tak berhenti pada wa Ya'qub sebab di situ ada simbol lam alif. Nampak lam alif? Daripada kecil dulu kita diajar oleh tok-tok guru kita, kalau jumpa simbol lam alif boleh berhenti ke dilarang berhenti? Pandai pun jawab. Jadi kalau dah pandai jawab, jangan berhenti kat situ. Sekali lagi ulang. Puan-puan tarik nafas, saya berhenti. Ya bani. Saya berhenti kat situ tadi. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub ya bani. Bila wakaf, dengar. Ya bani. Tak boleh panjang. Puan-puan tak boleh baca. Ya bani, 2 harakat salah. Sebab apa? Bani itu, ya tu bersabdu. Dia bukan mati. Jadi tuan-tuan tak boleh baca panjang ya. Dia lain dengan ya bani Israel. Itu lain. Itu lain kalimahnya. Tak sama dengan yang ni. Ni sebutannya bila wakaf. Ya bani. Sebut. Bani tu kita beratkan ya dan tanpa bacaan mat. Maknanya baca pendek je, tuan ya. Okey, teruskan. Ya bani ya innallaha astafa lakumuddin. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Okey, kembali kepada ayat tadi. Puan-puan nampak tak ada qalqalah sugra? Kat mana tahu? Wa wassa biha Ibrahimu. Sebut. Ibrahimu. Sebut. Itulah qalqalah sugra. Itulah qalqalah sugra. Manakala yang lain tak ada. Jadi yang kita tak berhenti wa Yaqubu bukan. Itu tidak jadi qalqalah sebab kita tidak berhenti. Tapi kalau berhenti layak jadi kubra ya. Okey, tapi tidak boleh berhenti di situ. Sambung. Am kuntum syuhada'a id hadara Ya'qub al-maut. Secara basicnya bacaan kita tadi tidak ada qalqalah. Tapi kalau puan-puan keluarkan kalimah ini, Ya'quba, cuba wakaf. Maka layak jadi qalqalah kubra. Pandai puan-puan. Maknanya yang menentukan kalimah tu jadi qalqalah siapa? Kita, bergantung kepada cara kita membaca. Jadi puan-puan kena faham ni. Mula-mula kita baca tadi berhenti kat mana? Al-maut. Betul? Maka tak ada apa-apa qalqalah. Tapi kalau untuk pembelajaran, keluarkan kalimah Ya'qubah. Bila wakaf jadi apa tadi? Layak jadi qalqalah kubra je. Sambung. إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي.
Basicnya tidak ada qalqalah. Sambung. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim. Basicnya ada satu qalqalah. Sebutkan qalqalah sugra di situ. Pandai. Sambung. Wa Ismail wa Ishaq ilahan wahidah. Basic bacaan kita tadi tidak ada qalqalah. Tapi saya nampak ada satu kalimah kalau kita keluarkan layak jadi kubra. Apakah kalimah itu? Ui, pandai cekap mata perempuan ya. Wa Ishaq. Sebut. Layak jadi qalqalah kubra jika wakaf. Tapi mula-mula baca tadi wakaf ke? Tak wakaf. Maka tak adalah qalqalah. Tapi kalau tuan-tuan nak belajar ataupun untuk cari kalimah qalqalah kubra, keluarkan kalimah tadi dan andaikan kita wakaf, layak jadi qalqalah kubra. Wa nahnu lahu muslimun. Tilka ummatun qad khalat. Macam ada je sugra. Kat mana? Qad khalat. Sebut. Tuan jangan salin qad saja. Memanglah qad itu satu kalimah. Tapi sebaik-baiknya disalin sampai kalimah qad khalat. Sebut. Barulah jadi sugra. Sebab apa kita nak tunjukkan huruf qalqalah tu tidak berada di hujung. Ya, jadi puan-puan kena salin qad khalat. Sebab apa? Kalau puan-puan salin qad saja seolah-olah huruf tu berada di hujung. Jadi puan-puan kalau di hujung nanti jadi kubra. Sedangkan kita nak sebut dengan sugra dekat situ. Laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Macam ada qalqalah sugra je. Sebut dia kasabtum. Bagus. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Kedengarannya ada ke qalqalah? Tak ada qalqalah apa-apa pun kat situ ya. Sambung lagi. Qul bal millata Ibrahim hanifa. Sebutkan saya qalqalah sugra. Laju dia jawab Ibrahim. Maknanya setiap kali kita sebut nama Nabi Ibrahim, maka automatik dia jadi qalqalah sugra. Betul? Alhamdulillah. Dan huruf qalqalahnya apa ji? Huruf ba. Pandai. Wa ma kana minal musyrikin. Qulu آمنا بالله وما أنزل إلينا Sambung. وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق
Oh. Tunjukkan saya qalqalah akbar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ustaz tanya qalqalah akbar. Jawabnya tak ada. Belum balik lagi dah salah jawapan. Tak ada lah tuan-tuan. Tuan-tuan kena kuat iman. Ustaz tak ada qalqalah akbar, muktamad. Tapi kalau Ustaz kata carikan saya qalqalah kubra, barulah sebut wa ishaq. Maknanya puan-puan nak jawab soalan kena berhati-hati. Fahamkan soalan Ustaz dulu ya. Carikan saya qalqalah sugra. Yes, sudah tentu Ibrahim. Pandai. Ghostan balik. Wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbaq. Dengar soalan saya. Carikan saya qalqalah akbar. Akbar tak ada. Alhamdulillah. Bapa jangan sebut wal asbaq. Itu bukan akbar. Wal asbaq. Qalqalah apa namanya? Kubra. Pandai. Lagi satu tahu. Dia kalimah wa Ya'quba. Kalau wakaf jadi apa? Yes, itu juga qalqalah akbar. Itu juga qalqalah kubra. Minta maaf. Ustaz jadi tersasul. Sambung. Sambung ayat tadi. Wa ma utiya Musa wa Isa. Wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim. لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Ada satu kalimah ni kalau wakaf layak jadi qalqalah kubra. Perkataan apa? Ada dua kalimah sebenarnya, bukan satu, ada dua. Yang pertama, la nufarriqu. Cuba wakafkan. Layak jadi kubra je. Kalau wakaflah kat situ. Lagi satu? Ahadin. Ahadin bila wakaf jadi apa? Ahad. Juga jadi qalqalah kubra. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah banyak kita baca hari ini, mudah-mudahan apa yang kita baca tu dapatlah bantu kita nanti di alam barzah dan juga di hari kiamat insya-Allah. Puan-puan, minggu depan kita sambung balik ya ayat tadi dengan ayat 137 surah Al-Baqarah, dan minggu depan bermulalah sesi ulang kaji. Pusingan kedua pembelajaran kita, dan saya doakan kepada pelajar yang baru masuk ke kelas ustaz, mungkin baru sebulan 2 bulan, puan-puan akan nampaklah semua hukum tajwid yang kita belajar insya-Allah. Jumpa lagi minggu depan di hari dan waktu yang sama. Dan jangan lupa hantar buku latihan untuk Ustaz semak jawapan tuan-tuan perempuan. Ya insya-Allah. Baik, kita sudahi dengan tasbih kafarah dan juga surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilus salihat. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.